Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Firman Allah yang bermaksud, dan bertolong-tolonglah kamu atas perkara kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan di atas perkara dosa dan permusuhan. Yang saya hormati Fadil pengurusi majlis pada malam ini, rakan-rakan pimpinan yang berhormat beliau Ngah-Ngah, ahli Dewan Undangan Negeri Teriang, yang juga merupakan pengurusi di EP Negeri Pahang, yang dipertua Pak kawasan Bentung, Ustaz Abdul Hamid, dan seluruh ahli jawatan kuasanya, Saudara Wong, Majlis Pimpinan Parti Keadilan Rakyat Pusat, yang juga merupakan lawyer yang banyak memainkan peranan, dan khususnya beliau salah seorang yang terlibat menganggotai komiti pelaporan bagi Parti Keadilan Rakyat. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat, khususnya tuan rumah yang telah mengizinkan rumahnya dimanfaatkan untuk majlis kita pada malam ini. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam majlis penerangan yang saya sebenarnya cukup seronok apabila dijemput datang ke Felda Lurah Bilut ini. Kerana Felda Lurah Bilut sampai bila-bila pun akan mencatat sejarah yang sangat penting. Kerana Felda inilah merupakan Felda yang pertama daripada 317 tanah rancangan Felda. Yang Felda ini juga menarik kerana konsep gotong royong digunakan seawal daripada mendirikan rumah-rumah peneroka dan menanam anak benih getah yang tentulah berbeza daripada Felda yang lain. Kerana bagi Felda yang lain, kalau penerokanya sampai, rumah telah sedia ada, getah dan sawit sedia tertanam. Dan inilah yang kita harus hargai, bagaimana masyarakat di Felda Lurah Bilut di atas kerja kuat mereka, dan hari ini
Pendoka Felda Lula Pilut telah meninggal dunia, tetapi kelangsungan daripada perjuangan pendoka telah disambung oleh generasi kedua, ketiga, yang saya percaya insya-Allah Felda ini tetap wujud dan akan berkembang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan yang diuruskan. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian, kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua agar perjuangan Rasulullah SAW yang kita sambut daripada keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapat dijadikan penghayatan dalam hidup, meskipun Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi melalui sunnahnya yang kita terjemahkan melalui sambutan Maulid pada setiap tahun akan kita jadikan bagaimana pribadi Nabi yang mulia yang kita sambut melalui sambutan Maulid. Kita menaikkan kain-kain rentang memuji-muji Nabi, dan kita menimbulkan suatu keyakinan di atas kefahaman yang tinggi, contoh tauladan yang ada pada Nabi, yang kita masyarakat Islam akan jadikan ia sebagai satu titik perjuangan dalam kehidupan sampai bila-bila. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian, tiada guna kita membuat sambutan Maulidur Rasul, kita menjamu hadirin, kita beralak berkilometer, kita berselawat ke atas Nabi, tetapi dari segi penghayatannya mungkin ia hanya merupakan satu retorik yang pada hakikatnya tidak menjadi kenyataan dalam hidup kita. Saya nak sebut dalam konteks Felda yang kita sedang bicarakan pada malam ini. Wabi Leong sebut, Saudara Wong sebut, yang mungkin saya akan sebut pada malam ini, yang mungkin saya sebut dan menggurus perasaan orang Melayu, meskipun dua orang rakan pimpinan kita bukan beragama Islam dan berbangsa Melayu. Mungkin ada orang yang mengatakan tidak wajar saya nak buka tepung bangsa saya depan rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Tetapi apa lagi yang kita nak sebut tentang bangsa kita? Kalau ini sebagai satu medan untuk kita mengingatkan orang Melayu, kalau kita tidak bangkit di atas kelemahan kita, tidak jujur dengan diri kita sendiri untuk melakukan suatu anjakan, pemikiran, tindakan supaya kehidupan orang Melayu lebih baik daripada
pada masa kini dan masa sebelum ini adalah amat memalukan. Di saat orang Cina, orang India sedang memacu pertumbuhan ekonomi bangsa mereka tanpa kekuatan dasar ekonomi baru, tanpa kekuatan hak istimewa, tanpa kekuatan agensi-agensi yang membantu bangsa mereka. Tetapi mereka meninggalkan kita jauh ke hadapan. Tetapi orang Melayu masih bercakap soal hak istimewa. Orang Melayu masih memerlukan tongkat. Orang Melayu perlukan itu dan ini. Dan bila diberikan, orang Melayu masih berada di belakang. Berada di belakang sebab apa, tuan-tuan? Kerana kita orang Melayu masih menjadi satu bangsa yang menjadi pak turut, yang mengikut kehendak orang politik, yang akhirnya dunia kita terkungkung dengan kemahuan orang politik, dan akhirnya kita ditindas dan dizalimi berpuluh-puluh tahun lamanya. Ini hakikat. Sama ada badan-badan tertentu yang mengguna pakai perkasa ke, yang paling baru jati ke, nak bercakap soal orang Melayu, nak bercakap soal raja, nak bercakap soal bahasa. Tetapi yang penting, kita jangan menjadi golongan yang berpura-pura. Dengan apa yang ada pada kita, apa yang sepatutnya kita buat, tetapi akhirnya kita hanya mengikut telunjuk di atas kehendak pemimpin yang berkuasa yang mencorakkan seluruh kehidupan masyarakat kita. Kalau inilah hidup orang Melayu, sambutlah Maulidi Rasul ratusan tahun. Sambutlah Ma'al Hijrah. Sambutlah Isra dan Mi'raj. Maka orang Melayu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya anak penukul saudara. Ada orang kata saya macam-macam. Saya tak layak bercakap isu saudara. Ada orang mempersoalkan siapa saya. Orang tulis dalam blog. Orang hantar melalui Facebook kepada saya. Orang SMS. Orang telefon. Ada orang telefon bagi salam saja. Assalamualaikum. Saya belum habis jawab. Belum habis jawab salam. Dia kata apa? Bodoh. Kadang-kadang mereka mengungkapkan kata-kata yang sangat lucak, mencarut dan mati hamun. Saya sekadar nak sebut, saya tidak terguris dengan segala cacian dan maksiat. Kalau saya nak fikir, tuan-tuan, saya bersama dengan Tok Guru Niazir, Tok Guru Ajadi, kedua-dua Tok Guru ini jauh lebih teruk daripada saya. Mereka manusia hebat. Sehebat itu pun, mereka ini menerima ujian yang sangat berat. Datuk Seri Anwar Ibrahim, 16 tahun dalam UMNO, sampai ke tahap timbalan Perdana Menteri dan pernah menjadi pemangku Perdana Menteri. Bagaimana ketika ini cabaran yang beliau alami. Jadi kalau setara saya hanya pencacai dalam hati, nak mati-matilah. Saya tak ada masalah. Sebab prinsip
saya, bila saya membabitkan diri dalam perjuangan bersama PAS, sebagai rakyat, khususnya anak penderoka, adalah tidak berfaedah. Kalau saya boleh menyumbang selaku anak penderoka, tetapi saya membiarkan kehidupan Zelda ini diurus oleh segelintir manusia yang rakus, yang zalim, yang mau memfaraidkan harta orang Melayu, harta mak bapak saya, sedangkan saya hanya menjadi penonton semata-mata. Alhamdulillah, saya cukup gembira. Saya bersama dengan rakan-rakan daripada tahun 89 sampai hari ini. Dulu saya mengalami keadaan yang lebih teruk. Nak buat ceramah pun tak boleh. Saya balik belajar. Kita nak buat ceramah di rumah, terima surat nak disingkirkan mak saya daripada Zelda. Hanya nak buat ceramah. Macam-macam tuan-tuan kalau nak sebut. Kita mengalami kesukaran. Saya ikut bapa saya tahun 1968 daripada kampung di Batu Pahat. Apa perlunya bapa saya nak berhijrah? Sedangkan bapa saya tidaklah tersenang mana kalau di kampung, tetapi kurang-kurangnya bapa saya adalah penjaga ikan di kampung. Kalau setakat nak makan ikan tak ada masalah. Sayur, ikan, lauk pauk, sebab bapa saya penjaga setiap pagi. Tetapi kerana cabaran daripada kerajaan yang diumumkan ketika itu dalam radionya, dalam surat khabarnya, minta orang Melayu berhijrah. Ini dasar kerajaan menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Bapa saya antara yang menyahut cabaran. Walaupun ketika berhijrah daripada kampung ke Zelda, bawa anak yang masih kecil, ketika itu lebih kurang 8 orang. Indah sampai di Zelda, tak ada apa-apa. Jangankan motosikal, basikal buruk pun tak ada. Masuk kebun berjalan kaki. Tahun-tahun ketika itu, api elektrik pun dekat maghrib baru buka, pukul 11.30 malam. Dah habislah. Pasal masa itu zaman menggunakan generator. Berkongsi satu blok 20 orang. Sebab itu peneroka tahun-tahun 60-an 70-an produktif, tuan-tuan. Anak ramai. Sebab apa? 11 malam dah gelap dah. Bukan macam peneroka yang buka tahun 80-an. Generator ketika itu tak timbul lagi. Sebab bekalan elektrik tak ada dah. Berkongsi air depan rumah untuk 5-6 buah rumah. Kalau tak mau terganggu dengan jiran-jiran, pukul 4.30 pagi dah bangun dah. Kalau nak pergi sekolah, mandi awal pagi. Cuti sekolah, dipaksa walaupun kita masih kecil, jalan kaki pergi kebun. Tuan-tuan di sini getah, tempat saya kelapa sawit. Masa tu tuan-tuan, tiap-tiap minggu petik kelapa sawit, bukan macam sekarang 2 minggu sekali. Masa tu tiap-tiap minggu. Kadang-kadang bila sampai musim buah tandan segar banyak, kita terpaksa konten sekolah nak tolong mak bapak.
grade rendah. Kena penalti daripada kebun. Sampailah ke kilang kelapa sawit. Saya tak lupa sejarah ini. Dan saya bukan macam setengah-setengah anak muda. Tak pernah masuk kebun. Walaupun kadang-kadang mereka berkokok hebat. Saya rasa pengalaman ini. Daripada umur saya 8 tahun. Sampailah habis SPM. Berapa lama saya mengalami keperitan dan kesusahan. Makanlah lauk seadanya. Untuk ubi. Kadang-kadang seminggu sekali baru nak panjang, nak petik lagi. Sebab itulah dia yang ada. Sebab sebelum sistem blok, bapak kita hanya dapat RM2.90 satu hari. Anak berdiri untuk ubi, lawan dengan sambal tumis, sarapan, jemput-jemput, lempeng. Ini tradisi orang Jawa. Kadang-kadang jadi boring. Ni tak ada sarapan lain ke? Bapa saya kata bersyukur kepada Allah. Sampai waktu-waktu tertentu, bila harga kelapa sawit jatuh, berapa sen sangat yang bapa kita dapat daripada pendapatan bulanan. Kena pula mesti melawat. Hanya tinggal 2-3 tan sebulan. Kalau dia balik ambil gaji di rumah ketua blok, kalau dia senyum, dia jenjingnya beg plastik, kita boleh agak bulan ni lebih sikit bapak kita dapat. Seronoklah dapat RM1, waktu tahun 80-an, 70-an, RM1, RM2 dah rasa besar sangat. Bolehlah saya berjalan kaki, beli mi bandung, mi goreng di warung. Tapi bila bapak kita balik, long line, di tangan tak pegang apa-apa, kita tahu gajinya tak berdelen. Saya pernah tengok, berapa yang tinggal? 25 sen. 25 sen nak hidup macam mana? Saya sebut tuan-tuan, inilah kehidupan di Zelda. Hutang piutang yang mesti dibayar. 20 tahun, 25 tahun. Bagaimana nasib penduduk Zelda ketika harga kelapa sawit jatuh? Anak ramai pergi kedai CNF masa itu, sekarang jimat. Bila tengok-tengok, dah cukup kota, tak boleh ambil lebih. Wah, bulan ni wak dah ambil 250, wak tak boleh ambil lagi dah. Sedangkan anak-anak di rumah, cok sana cok sini nak makan. Itu yang kadang-kadang sampai berlaku insiden tanpa menampar dan sebagainya. Keluarkan parang, kau bagi ke tak bagi? Tak bagi nampak parang ni. Akhirnya berilah RM50 sebab nak survive, nak hidup. Kita tak terlupa sejarah ini. Dalam masa yang sama, kita menghargai perjuangan dan pengorbanan yang diasaskan oleh Toraja. Saya tidak pernah menafikan jasa daripada kerajaan zaman Toraja. Mana yang baik, kita bagi kredit. Kerajaan bagi tanah mereka, bagi rumah, ada kedai PNS, pergi ambil barang, saya cukup bulan, masa pendapatan akan tolak segala perbelanjaan. Kita akui, bayarlah hutang-hutang. Zaman-zaman 60-an, hutangnya hanya sekitar 30-40 ribu. Walaupun tuan-tuan disebut beruntung warga Zelda, beruntung orang yang masuk Zelda dapat tanah mereka, dapat rumah, beruntung tak beruntung, itu hutang, bukan percuma. Betul tak tuan-tuan? Bayar dengan bunga, interest 6.25%, ada dalam perjanjian. Tuan-tuan boleh semak. Tidak sebagaimana kata
Pemimpin-pemimpin UMNO beruntung penuh ke Felda, masuk Felda, goyang kaki, cuci, orang kata basuh kaki, dapat percuma, tak percuma. Bayar dengan interestnya, diberi anak benih durian, anak benih pokok buah-buahan yang lain, beri anak benih pisang, semuanya bayar. Dapat cangkul, dapat barang, bayar. Nak tambah pendapatan, isteri kita, anak kita bekerja kawin bunga. Masa itu kami kawin bunga. Saya sebut ini sebab apa? Saya nak mengingatkan kita semua. Bagaimana keringat, air mata yang telah kita curahkan. Saya juga tidak menafikan dan saya menghargai jasa-jasa yang telah dicurahkan oleh pengurus dan pegawai-pegawai daerah. Tanpa mereka, macam mana nak tunjuk ajar kepada pendoka? Bila ada pengurus, ada pegawai, ada pendoka, masih inilah kombinasi yang mengimarahkan daerah puluhan tahun sejak daerah diwujudkan pada tahun 1956. Dan Felda yang pertama, inilah dia, Felda Nurul Bilot, yang tumbuh tahun 1958. Museumnya berada. Arsip menerangkan bagaimana sejarah Felda Nurul Bilot. Sehingga difilmkan, walaupun mungkin barangkali tidak sama daripada versi yang asal. Tuan-tuan dihormati sekalian, hutang piutang habis dibayar, menunggu hak milik pun kadang-kadang macam nak berperang. Datang pula perjanjian demi perjanjian baru. Janjinya dulu habis hutang piutang dapat hak milik. Tun Razak ketika jadi timbalan Perdana Menteri bentang dalam parlimen. Dia bentang dalam parlimen rancangan kerajaan pusat untuk mewujudkan kerajaan. Kemudian dia mengumumkan suatu akta yang dipanggil Akta GSA, Group Settlement Act, ataupun Akta Penempatan Beramai-ramai. Bagaimana akta ini mengawal kehidupan masyarakat Gaza, supaya dengan ini tanah-tanah yang diperolehi tidak terlepas kepada pihak lain. Ada sekatan kepentingan. Sebab itu tuan-tuan dapat hak milik daripada kerajaan negeri. Diletakkan sekatan kepentingan. Hak milik sementara 99 tahun. Nak tunggu hak milik. Kadang-kadang tuan-tuan dah bongkok dah. Macam saya dah luar bilut. Luar suat kagak malam. Malam hari ini. Hari ini 149 orang pendoka Felda Nurul Bilot dapat hak milik daripada Menteri Besar. Kadang-kadang saya duduk mikir, hai, buka tahun 58, ini hak milik mana yang baru dapat ni? Tahun 58, bukan tahun 80. Kalau nak sebut soal efisien keberkesanan sebuah kerajaan negeri, takkanlah nak bagi hak milik mengambil masa sampai dekat 60 tahun. Saya pun pelik bila tengok Nan Yaakob serah hak milik. Saya dah Nurul Bilot baru nak terima hak milik. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, di saat kita menempuh ujian, cabaran, ada di kalangan kita masuk kebun, di Bahang, di Harimau, kena pelepah kelapa sawit, buah kelapa sawit dan turun hentam kepala. Tak dapat waktu-waktu tahun 80-an, tak dapat apa-apa pun. Kalau mati itu, mati sekaja. Tak ada kebajikan apa pun. Kita lalui proses ini dengan tabah.
Ya, kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur walaupun tengah-tengah pemimpin UMNO dieksploit ayat ini, kena bersyukur dengan UMNO Barisan Nasional. Tahu-tahu tuan-tuan, oleh kerana orang Melayu ni baik barangkali, penutup belajar mengaji tak tinggi, sekolah atas, macam mak saya butuh huruf, tak tahu apa, senang-senang ada golongan tertentu yang ambil kesempatan. Maka terjadilah macam di Verda Cahaya Baru, Verda Sungai Buaya, Verda Senayan di Negeri Sembilan, Verda Labu Johnson. Kita nak angkat martabat pendoka. Kita tak boleh biarkan tanah yang ada ini hanya kita bergantung kepada hasil sawit dan getah. Berapa sen tanah kita dapat? Kalau kita nak hidup lebih selesa, tanah ini kita kena bangunkan jadi bandar baru. Kita kena tukar syarat. Lalu proposal serah pada Menteri Besar. Menteri Besar Johor waktu itu Muhyiddin Yassin. Menteri Besar Selangor waktu itu Muhammad Said. Menteri Besar Negeri Sembilan waktu itu Tan Sri Setamat. Menteri Besar ini semua bagi jaminan. Selesai mesyuarat ESCO. ESCO kerajaan negeri masing-masing setuju. Daripada tanah reserve Melayu jadi kepada freehold. Sebab nak bangunkan. Semua bagi jaminan. Selagi mana saya jadi menteri besar, pendoka Verda jangan takut. Pendoka Verda akan mendapat manfaat yang besar, akan jadi jutaan. Tengah bercakap, lepas bercakap, masuk persen, 20%. Yang pendoka tak tahu wujud pangkal. Bila gemar menteri besar bercakap, saya ni Muhyiddin Yassin, anak ulama, bapak saya ulama, takkan saya nak tipu pendoka. Muhammad Said kata, saya Melayu turun, kata dia. Saya cikgu sekolah. Takkan saya nak tipu pendoka Verda yang sebangsa dan seagama dengan saya. Kata Isa Samad, walaupun saya pendek, tapi akal saya panjang. 22 tahun, saya Menteri Besar Negeri Sembilan. Tanah tuan-tuan berada 5 kilometer daripada Bandar Seremban. Rugi kalau dibiarkan hanya tanaman getah. Pendoka Verda ni pun terpedaya. Betul lah cakap pemimpin kita. Takkanlah pemimpin nak tipu kita. Pemimpin kita, pemimpin UMNO, kita pun ahli UMNO. Datang daripada kampus, bawa sijil UMNO. Saya, tuan-tuan ringkas cerita, apa jadi kepada pendoka Verda Cahaya Baru? Apa jadi pendoka Verda Sungai Buaya? Apa jadi kepada pendoka Verda Senayan dan Labu Johnson? Adakah hari ini mereka jadi jutawan? Rumah mereka besar, kereta menjalak, mereka pasang bodyguard, pasang driver. Aku dah jadi orang kaya baru. Atau hari ini mereka dah jadi jutawan fakir. Tanah segadai yang dijanjikan 1,3 juta, 1 juta. Berapa yang mereka dapat hari ini? 100,000, 200,000. Umurnya dah 70-80 tahun. Sekitar 10% saja yang tinggal hidup. Tuan-tuan sekalian, ya, tanah mereka mahal.
ini tanah di Labu Johnson dan Sendayan dikira mengikut kaki. Satu kaki persegi mencecah RM20. Tapi siapa yang punya? Projek-projek berjalan di kawasan ini, siapa punya? Memang penduduk Belda boleh tengok, oh, itu tanah aku dulu. Geleng kepala. Sebab dulu ketika mereka jual, mereka hanya dapat lebih kurang 1 juta ekar, 1 juta ringgit saja. Hari ini tanah mereka satu kaki persegi RM20. Nilainya kalau mereka bersabar sampai hari ini, mereka boleh dapat nilai tanah mereka 10 ekar mungkin mencecah 30 juta. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dihormati sekalian, mana pergi pemimpin yang dulunya berikrar, berjanji setia, bersumpah, saya akan pastikan penduduk Belda hidup lebih baik, kita akan angkat martabat penduduk Belda. Kemana pergi janji-janji menteri-menteri atau menteri besar ini? Saya iringi penduduk Belda saya baru, bersongkak, bersimpin, umurnya 80 tahun. Cik Mazlan tolong bawa saya ke parlimen. Sekarang ini sidang parlimen, saya nak jumpa dengan Muhyiddin Yassin. Dia menteri besar saya dulu. Saya nak tanya dia macam mana janji dia dulu sebagai menteri besar. Sampai ke parlimen, cari kelibat orang yang hari ini jadi timbalan Perdana Menteri. Tak jumpa. Entah menyorok di mana. Akhirnya berjumpa Datuk Seri Anwar, berjumpa Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, bawa ke pejabat ketua pembangkang. Tuan Guru tanya, kenapa Pak Cik menangis? Dia kata, Tuan Guru, saya kena tipu. Tuan Guru tanya, siapa yang tipu? UMNO. Siapa menteri besar waktu itu? Muhyiddin. Aku dah jumpa dengan Muhyiddin, dia tak nak jumpa saya. Hari ini, tuan-tuan, datanglah penyamun-penyamun besi baru. Bercakap hari-hari di kaca TV, promote dalam suap khabar. Kenapa kita nak buat penyenaran terhadap global venture? Kerana kalau tanah yang ada tak berkembang, penduduk Gaza akan hidup dengan keadaan yang seperti ini. Kita nak ubah nasib penduduk. Percayalah, kami tak tipu penduduk. 1 inci tanah penduduk pun kami tak ambil. Kami cuma nak tanah Gaza Plantation 360,000 hektar. Kami cuma nak sebahagian daripada equity, daripada KPF, supaya bila diapungkan, penduduk dapat duit runtuh. Nanti saham penduduk berlipat kali ganda. Penduduk yang tenang, kami tak ambil walau 1 sen pun duit penduduk bila dengar, iyalah takkan pemimpin tak tipu kita. Tuan-tuan, puan-puan pada hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya dah rasa-rasa, kalau saya fikir kadang-kadang perasaan kita dengan kita orang lain. Ada kawan-kawan bercakap dengan saya, Mazlan, dia adalah penukar. Dia ada. Dia adalah harta. Dialah serahlah harta dia. Serahlah KPF. Serahlah kebun. Kalau dia kena tipu, padan muka dia. Sebab penukar ni dekil, kata dia. Saya dengar ramai kawan-kawan saya yang bercakap begitu. Dia kata,
Engkau berjuang 20 tahun, Mazlan, kau dapat apa? Kau dapat apa 20 tahun kau tolong broker? Bahkan kau dikeji, dihina. Masuk tengah-tengah tempat tak boleh. Dikepung, tuan-tuan. Ada tengah tempat saya dikepung macam perintah darurat. Berpuluh-puluh anggota polis buat sekatan di pintu gerbang. Cek satu-satu. Tengok wajah. Oh, bukan Mazlan Aliman depan. Nak cari Mazlan Aliman. Sebab apa? Oh, kerana inilah dia anak pendosa yang tak sedar diri, seperti kacang lupakan kulit, nak buat huru hara, pengkhianat, petrolan. Kita kena cepat naikkan banner-banner sehingga setiap tempat saya masuk, saya dibaling dengan batu. Tuan-tuan, ada percobaan pancitkan tayar kereta saya. Ini berlaku dengan paku berapa inci, tuan-tuan. Ada anak muda cerita dengan saya dalam satu kisah, tuan-tuan. Lepas Ahmad dia peluk saya. Dia kata, dulu dia cukup benci dengan saya. Pernah satu ketika dalam ceramah saya, dia dah isi batu besar dalam beg dia. Dia berasa nak baling saya. Dia kata, kalau kena, padan muka dia. Tapi kuasa Allah, dia jumpa saya, dia minta maaf. Sebab apa yang dipaparkan gambarannya, oh, kita nak buat huru hara di kertas. Apa hujahnya? Bawalah hujah. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawalah hujah-hujah kamu. Kalau kamu orang yang benar, bawalah hujah. Apa yang saya telah buat huru hara di kertas? Adakah saya buat pelari anak bini orang? Adakah saya curi buat kelapa sawit orang? Bahkan saya datang kemari pun, tuan-tuan, kawan-kawan yang tolong isikan minyak kereta, saya pun tak ada duit. Nak bayar duit tol pun tak mampu. Kadang-kadang kedai saya mati di highway, minyak habis, terpaksa telefon kawan-kawan bawa minyak. Sebab duit tak ada. Saya bukan dibayar beribu-ribu kerana saya datang setiap kanan-kanan sana. Walaupun saya boleh cabar kalau nak banding dengan Isu Samad, nak banding dengan Datuk Ahmad Mazlan. Kalau saya pergi Zelda, saya lebih banyak pergi kawasan Zelda. Kalau saya nak sebut, mungkin dah sampai 95% Zelda yang saya datang. Seluruh Malaysia sampai ke Sabah. Kenapa kita buat ini semua? Kerana saya anak pendosa. Saya seagama dan sebangsa dengan pendosa saya. Setiap hari gambaran hidup saya adalah kesusahan bangsa saya. Saya melihat susahnya mak bapak saya, pendosa-pendosa saya ada untuk mencari sesuatu lagi. Tetapi kita lihat dengan begitu mudah penyamun-penyamun ini datang menjanjikan bulan dan bintang. Akhirnya yang merana adalah pendosa-pendosa saya. Kita tahu berapa pemimpin UMNO dapat dekat Zelda saya baru. Kita tahu berapa Isa Samad dapat dekat Labu Dongsa dan Senayan. Tapi apa yang pendosa dapat? Hari ini sebahagian mereka nak hidup menjadi pengawal keselamatan. Berapa umurnya? Umurnya 70 tahun. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Mereka nak senaraikan Zelda Komplementer. Daripada tanah mana? Oh, mereka sebut, kami tak usir tanah pendosa. Kami nak tanah Zelda Plantation yang seluas 360,000 hektar. Ini bukan tanah pendosa, ini tanah Zelda. Betul ke? Tuan-tuan, kita belum lupa sejarah Zelda. Bahkan kemeterai perjanjian antara broker dengan Zelda. Perjanjian kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Sebab kerajaan pusat tak ada tanah, yang ada kerajaan negeri.
Untuk apa diberi tanah kepada rakyat? Adalah untuk memastikan kehidupan 95% orang Melayu mestilah lebih baik, kerana ini tujuan daripada dasar ekonomi baru. Nak mengangkat kehidupan orang Melayu yang susah, orang Melayu ketinggalan jika nak dibandingkan dengan komuniti orang Cina dan orang India. Tahun 90, ketika sebahagian daripada rakyat dah temu duga nak masuk sebagai pemuka baru di hujung-hujung tahun 80-an, Dr. Mahathir, Perdana Menteri Malaysia, mengumumkan tidak ada lagi kemasukan Selda baru. Kerajaan negeri terperanjat. Saya tahu sebab bila saya buat roadshow, jumpa dengan menteri besar, ada menteri besar yang menceritakan kepada saya. Mereka terperanjat bagi tanah kepada kerajaan pusat, nak masukkan penroka, manfaatnya kepada anak negeri, tiba-tiba diumumkan tak jadi. So tak jadi, tanah ni buat apa? Tanah ini kita jadikan estate saja. Kecewa rakyat, terutama yang dah interview, menunggu. Kalau aku dapat mereka berubahlah nasib hidup aku dan isteri dan anak-anak aku. Tahu-tahu bakal buat estate. Estate-nya bukan kecil, 360,000 hektar. Mungkin sebesar negeri Melaka. Bila buat estate, nak tanam kelapa sawit, cari modal mana? Ada tanah, tak ada modal, nak buat lagu mana? Tengok duit kerajaan. Nak minta duit kerajaan. Kerajaan sendiri peruntukkan tahunan 100 juta kepada kerajaan. Dr. Mahathir bagi tahu, mulai tahun 1990, kerajaan pusat tak bagi lagi grant untuk kerajaan walaupun satu sen. Carilah duit sendiri. Maka teropong punya teropong, reserve tunai kerajaan yang ditinggalkan oleh Tan Sri Raja Alias ada 7 bilion. Zaman ketika kerajaan tidak berkembang sangat, anak syarikat baru ada sekitar waktu itu perbadanan, baru ada sekitar 14 perbadanan. Yang berjaya maju hanya 5-6 anak syarikat sahaja. Tapi hebatnya manusia bernama Tan Sri Raja Alias, di saat kerajaan hanya perkembangannya tidak seperti hari ini, dia boleh menyimpan 7,000 juta rupiah. Duit inilah digunakan untuk memajukan tanah-tanah kerajaan plantation. Maknanya duit apa? Duit tuan-tuan. Semuanya berpunca daripada duit tuan-tuan, sebab tuan-tuan yang ada tanah mereka, daripada tanah itulah berkembang sehingga keuntungan yang didana ada simpanan sampai 7 bilion, tuan-tuan. Kalau mereka kata tanah ini tak ada kena mengena dengan pokok, ini pembohongan yang paling besar. Tiba-tiba dasar Pakatan Rakyat nak beri tanah ini kepada generasi kedua dan ketiga kerajaan, yang termaksud melalui tawaran buku jingga dalam tempoh 100 hari, nak agih-agih tanah ini kepada anak-anak penroka dan sukanya anak penroka. Kita lancarkan di Kerbau Faham. Tuan Guru Presiden PAS lancarkan. Malam itu saja, tuan-tuan, 8,000 borang habis. Berebut. Jadi hingga bina nak dapatkan borang tanah kerja plantation, sebab kata mereka, kalau dapatlah tanah ini, syukur alhamdulillah, jaminan masa depannya ada. Tahu-tahu, tuan-tuan, bila Perdana Menteri umumkan bajet pada tanggal 7 Oktober 2011, dia umumkan Delta Global Venture akan disenaraikan di Bursa Malaysia. Pengumuman selepas itu,
yang nak diambil daripada penyenaraian tanah 360,000 hektar. Berapa lama? Dipajak selama 99 tahun. Berapa nilai pajak kan? Nilai pajakkannya hanya 251 juta saja tahun. Sedangkan pendapatan daripada Felda Plantation purata antara 1,5 bilion hingga hampir 2 bilion setahun. Buat perjanjian, Felda Global Venture hanya bayar pajakkan 251 juta saja. Lepas itu, disebutlah kalau KPF dirumuskan 10 anak syarikat menyertai penyenaraian, maka mereka akan memperoleh 3,13 bilion. Dan dengan kombinasi daripada tanah Felda Plantation, KPF akan membentuk kumpulan wang yang besar. Kalau diapungkan di Bursa Malaysia, pelancarannya akan mencecah 21 bilion. Tahu-tahu dalam perjanjian saya bawa malam ini tuan-tuan, saya bercakap bukan saya bercakap tepi jalan yang tak ada fakta. Saya punya dokumen yang selengkapnya. Yang dokumen saya ini tak boleh dicabar oleh sesiapa. Sebab ini dokumen Felda sendiri. Macam mana saya boleh dapat? Itu masalah saya. Ini dokumen Felda. Bila disenaraikan, yang digembur-gemburkan untung akan dapat laba yang besar. Kalau tak Felda rugi, bodoh kalau tak terima kes ini. Tuan-tuan, Felda hanya nak diberi atas unjuran 15% daripada keuntungan operasi pertanian atas kadar minyak sawitnya sekitar 2,900 setan metrik, maka unjurannya 15%, Felda hanya dapat 257 juta saja tahun. Inilah dua sumber yang Felda dapat selepas penyenaraian. Sedangkan sebelum penyenaraian, pendapatan Felda yang terakhir pada tahun 2010, pendapatan Felda mencecah 2,386 bilion. Selepas penyenaraian, di meterai perjanjian, pendapatan Felda berkurangan, hanya tinggal 508 juta saja setahun. Sedangkan perbelanjaan Felda melalui perbelanjaan pengurusan, ini bayar gaji 23,000 kaki tangan Felda. Perbelanjaan penroka, termasuklah pinjaman perumahan, perbelanjaan tanam semula, pendahuluan baja, pinjaman kepada peroka, anak peroka, termasuk segala skim-skim yang ada, antaranya pembangunan usahawan dan sebagainya. Maka tuan-tuan, perbelanjaan Felda 1,98 bilion setahun. Puratanya, maknanya dengan pendapatan dan perbelanjaan, Felda ada lebih kurang 400 juta setahun. Dalam keadaan banyak masalah, ketirisan, masalah kadar perang grade, tanam semula, hutang piutang, timbul pula kecelaruan, pengurusan kebun, itu pun Felda ada lebihan 400 juta. Tiba-tiba yang dikatakan kalau kita senaraikan hebat Felda ni, penduduk dapat dia runtuh, pendapatan Felda tinggal 508 juta saja. Artinya Felda mengalami defisit 1,5 bilion setahun. Isunya mana nak top up, nak cari kekurangan 1,5 bilion setahun. Baik itu tuan-tuan,
kebimbangan. Mana saya nak cari kekurangan ini? Dan dibuktikan, saya bawa pada malam ini. Panggil Jim. Ini bajet jaga 2012. Oh, tak kenal. Ni saya dapat. Tak kenal. Yang paling baru, saya baru dapat 5 hari yang lalu. Ditulis dalam bajet ini. Walaupun penyenaraian dijangka bulan 6, tapi ditulis untuk tahun 2012 saja, Selda akan defisit 600 juta tahun ini, tuan-tuan. Sebab itu, kita sabar, Perdana Menteri. Kita sama. Mana nak cari 1.5 bilion tahun. Tolong jelaskan atas fakta. Bukan sebagaimana dia sebut. Nanti bila ditanya pemerintah, di pekan, pemerintah tanya bagaimana dakwaan daripada anak bahawa Selda akan defisit 1.5 bilion. Apa jawapan lagi? Saya ni anak pengasuh Selda. Saya tak akan khianat penutup Selda. Itu bukan jawapan. Kalau saya cikgu sekolah, kalau saya tanda kertas soalan, kalau itu jawapan dia, 0/10, tuan-tuan. Boleh ke dia bercakap, saya tak akan khianat kepada bapa saya. Saya akan pastikan Selda cukup pendapatan untuk perbelanjaan Selda. Inilah juga apa yang berlaku di Selda Cair Baru, berlaku di Sungai Buaya, di Sandayan, di Labu Johnson. Menteri besar ini bersumpah, berjanji, tapi ke mana janji mereka? Sebab itu, tuan-tuan, saya, Lawyer Harif pun ada malam ini. Dr. Rasul Yaakob, kita ada think tank dekat 20 orang. Think tank ini merupakan pakar-pakar ekonomi dan juga pakar undang-undang. Kita bincang. Malam kemarin, kita buat wacana. Saya panggil hampir 30 orang. Pakar-pakar yang kebanyakannya berkelulusan PhD, bincang untuk rugi penjaraan Selda Global Venture. Bincang daripada pukul 9 sampai pukul 11, 2 jam. Akhirnya kita rumuskan. Saya menjadi pendengar. Mereka sendiri rumuskan, sepakat mengatakan penyendaraan ini dia kata tidak logik, tidak berasas dan mesti ditentang. Ini pandangan pakar. Yang pakar ini, tuan-tuan, bukan ahli kelas. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan kalau nak disenaraikan harta yang ada, KPM, tanah, apa akan berlaku kalau sekiranya penyenaraian ini menemui kegagalan? Ini soal main saham. Ini bukan cerita main pondok-pondok, tuan-tuan. Ini risiko. Risikonya tinggi. Orang bercakap untung. Najib bercakap untung. Ismail bercakap untung. Kenapa kita tak bercakap soal rugi? Kalau rugi, siapa nak tanggung? Adakah Najib, adakah Ismail Samad akan menanggung kerugian? Atau akhirnya yang tanggung kerugian adalah penjoker saja? Ada yang bagi ketahuan saya. Dia tanya beberapa soalan dengan contoh soalan, dia kata, jika listing Selda Global Venture dilakukan tanpa melibatkan dana KPF, maka dari sudut mana pendosa atau kaki tangan Selda akan mengalami kerugian? Tuan-tuan sekalian, ini bukan soal melibatkan dana KPM atau tidak. Tapi kita bercakap soal pengurusan Selda pada keseluruhannya selepas disenaraikan. Dengan tanah Selda Plantation, dengan penyertaan pendosa selaku pemain utama. Sebab tanpa pendosa, penyenaraian dan operasinya mustahil untuk dilakukan.
Apa jaminan? Dengan iklim ekonomi dunia yang tidak menentu, harga komoditi yang turun naik, tiba-tiba berlaku masalah. Adakah tuan-tuan boleh garanti yang pendapatan tuan-tuan di kebun tidak akan terjejas? Fikirlah secara logik. Kalau kelapa sawit kita di kebun, kita petik dapat 10 tan, kita hantar ke mana? Adakah kita hantar kilang sopak atau kita hantar ke kilang sawit saja? Kita terikat dengan perjanjian, mesti hantar kilang kelapa sawit. Kalau operasinya berdepan dengan masalah, adakah pendapatan tuan-tuan yang 10 tan itu tidak terjejas? Ini berbeza dengan penukar yang buat sendiri. Kalau Ustaz Hamid buat sendiri, dia tak jual dengan kilang sawit saja, dia jual di kota. Ya, dia buat sendiri, dia tidak terikat dengan perjanjian. Tapi kalau tuan-tuan dah sign agreement, tanah tuan-tuan boleh dikredit, adakah tuan-tuan boleh jual di kilang sawit? Tak boleh. Jual di kilang sawit saja. Bila jauh, jual kilang sawit saja. Bila pengurusan kilang sawit, anak-anak syarikat terganggu dengan iklim ekonomi dunia yang mempengaruhi pasaran saham, mana mungkin pendapatan tuan-tuan tidak terjejas? Contoh, ini yang berlaku kepada saya. Dikoperasikan tahun 1997. Penduduk yang selah kebun mereka pada saya 10 hektar, 15 hektar. Kenapa sepatutnya sebelum daripada pengkoperasian pendapatan mereka stabil, selepas pengkoperasian pendapatan mereka lebih teruk daripada selepas pengkoperasian? Kenapa jadi begitu? Sepatutnya lepas pengkoperasian pendapatan peserta mereka lebih baik. Tapi kenapa turun? Jawapan daripada pegawai biasalah untung rugi pasaran. Ini pengalaman saya. Ada satu kes Petra tuan-tuan. Bayangkan tanahnya 18 hektar cuma dapat RM82 sebulan. Tentu tak logik, tapi hakikatnya kepada pengkoperasian itulah risiko yang akan ditanggung. Okey, orang kata Isa Samad sebut, dia kata tak ada kena dengan tanah peroka. Tak ada kena mengena dengan tanah peroka. Tuan-tuan, sekarang ini pun belum pun mak bapak mati, adik-beradik dah bergaduh pasal tanah. Betul tak tuan-tuan? Sebab tidak ada dalam akta GAP soal faraid. Faraid tak ada. Dia bergantung kepada penakma yang menjadi pentadbir tanah. Digantung pun ada kes, adik-beradik saman menyaman di mahkamah. Bayangkan, selepas penyenaraian, mak bapak dah meninggal dunia, 37% syarikat pelaburan yang mengurus, 37%, 20% dibuka tawaran awam, termasuk syarikat asing. Syarikat ini datang, dia tak kosong-kosong banyak. Dia datang, dia tengok tanah-tanah peroka yang subur, yang sebagainya terletak kawasan strategik. Ada atau tidak nanti, bagaimana mereka akan melantik broker-broker untuk jumpa dengan anak-anak broker yang bermasalah, yang bergaduh. Jangan bergaduh, kau adik-beradik. Takat elok-elok, kami bersedia tawarkan harga yang berpatutan, jual saja tanah dengan kami. Daripada bergaduh adik-beradik, 5-6 tahun tak selesai, akhirnya mereka setuju, kalau macam ni, kena harganya, kita jual sajalah. Akhirnya tuan-tuan, survey satu syarikat antarabangsa dah buat survey beberapa bulan lalu, dia 1 bulan, dia round kawasan Kedah, dia beritahu dengan saya, Mazlan, kalau berlaku penyenaraian, syarikat asing dah mula masuk, mereka hantar broker, jumpa anak-anak broker, mak bapak dah meninggal, dia kata, berdasarkan survey kami, kalau kami offer, jual tanah, 90% confirm akan jual. Jadi apa yang tinggal pada broker? Tinggallah rumah dengan tapak rumah. Silap-silap hari bulan, rumah pun mereka jual kan bulan. Inilah sebenarnya
Saya nak landing tuan-tuan. Strategi Yahudi, tuan-tuan, Yahudi. Ya, hari ini mereka sebut Anwar sokong Yahudi. Sebenarnya kerajaan Barisan Nasional berdagang dengan Yahudi 669 juta tahun. Kapal mereka berlabuh, berdagang di tempat kita, di pelabuhan Kelang, tuan-tuan. Macam-macam urus niaga mereka. Hari ini minyak sawit kita jual kepada syarikat Yahudi, dan saya akan dedahkan 20% yang dibuka kepada syarikat asing. Kita dah kenal pasti 2 syarikat terbesar yang berpengkalan di luar negara. Mereka ini akan membeli saham kita, dan 2 syarikat ini, tuan-tuan, adalah syarikat Yahudi, tuan-tuan. Yaitu kesimpulan malam ini. Hanya satu jalan keluar. Saya yakin tuan-tuan lebih paham. Jalan keluarnya ialah dengan kita pastikan kali ini tolak kita UMNO atau padang demi untuk mempertahankan hak kita. Yang hari ini kita tahu, saya ada maklumat, saya dedah dampak siri, tuan-tuan, bagaimana komplot sesama yang didalangi oleh Perdana Menteri dengan kuncu-kuncunya hari ini sedang bergerak di kawasan Gaza, menjanjikan itu dan ini. Itu semua merupakan wayang sandiwara, sebab mereka ada agenda. Dengan penyenaran ini, sekurang-kurangnya mereka akan dapat laba yang besar, dan laba inilah yang akan mereka gunakan dalam pilihan umum yang akan datang. Mereka mangsakan penokor, mereka percaya penokor di atas kelemahan penokor, tapi mereka ada agenda sunnah yang kita tahu, kita ditas mereka apa percobaan mereka. Hari ini mereka berbicara soal RM, soal duit, macam mana kita nak dapat duit ini, berapa habuan aku, perjanjian dengan kerajaan negeri tak tanya, kerajaan negeri yang tanya berapa pula habuan aku. Semua bercakap soal habuan, soal penokor kita boleh urus, sebab masyarakat Gaza ini masyarakat yang paling lurus betul dalam dunia. Kita boleh urus mereka, kita tahu kita boleh tipu mereka, penokor Gaza akan percaya selama-lamanya. Dan itu tuan-tuan, saya harap dengar baik-baik. Kalau kita sayang tanah kita, harta kita, maka tidak ada jalan lain melainkan pastikan pilihan umum yang akan datang, niatkan DN, niatkan UMNO, kita beri kepercayaan kepada PAS, PKR, DAP, angkat calon-calon ini menang, kita jatuhkan DN, kita perintah Putrajaya, kita jalan percobaan untuk khianati warga Gaza melalui penyenaran. Kita pastikan penyenaran tidak berlaku kalau Pakatan Darat memerintah negara kita, insyaAllah. Boleh tak, tuan-tuan? Inilah komitmen kita yang saya harap daripada roh dan semangat Gaza Lurah Birut kita dapat gunakan, kita dapat ambil kekuatan ini untuk kita melangkah ke Putrajaya. Saya tuan-tuan sebelum balik, jadilah ahli persatuan anak penokor Gaza. Tunjukkan komitmen kita, kekuatan kita. Hanya bayar RM10. Anak, menantu, cucu, cicit 18 tahun ke atas boleh jadi ahli, dan kita menyumbang dalam perjuangan ini. Ada CD ini, tuan-tuan, pendedahan daripada Pak Sam. Dia ketua peneroka, 1 jam dia buat pendedahan apa yang sedang berlaku di Gaza. Tuan-tuan dapatkan CD ini, tuan-tuan berikan, edar pada kawan-kawan, tonton, buat pertimbangan. Ini ucapan, ini maklumat daripada ketua penokor Gaza, supaya gambaran kita lebih luas dan kita dapat buat satu kesimpulan bahawa penyamun ini laksana Kadek Segaraga bersama Tuan Penasihat yang masuk memperdaya 3 April. Akhirnya harta hilang di Kadai semua sekali, tuan-tuan, sebab kita percaya hanya dengan sehelai setat. Kita hari ini pun percaya, datanglah pengurus, bawalah, tua bagi geran, tua bagi IT, kerana dah dapat dia runtuh, tak sabar-sabar, queue lah kita dekat bank nak buka akaun sebab nak dapat 20,000.
akhirnya kita ditipu, kita tertunggu-tunggu, mana 20,000, macamlah kita ni seperti kisah Mak Jenin, yang akhirnya berangan, lepas berangan jatuh daripada pokok kelapa saja. Jadi ini saya harap kita jadikan iktibar, kita ada kekuatan, jangan kita terpedaya dengan sabit negara moden, jangan terpedaya dengan tuan penasihat, tapi jadilah macam P. Ramlee tuan-tuan, yang pintar, yang bijak. Akhirnya pintarnya P. Ramlee, dia boleh tebus abang-abang dia boleh bayar lebih kepada Husin Lempoyang, dia merdekakan abang-abang dia. Akhirnya tuan-tuan, tertipulah sabit negara yang miskin. Dan insyaAllah kalau ini kesatuan kita, insyaAllah Isa Samad akan tergolek, dia jadi macam sabit negara yang salah. Kita lah yang menang dunia dan akhirat insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.